Kembali ke channel Cikgu Steffi May. Kali ini Cikgu akan membincangkan cara-cara untuk menjawab soalan Sains Kertas 2 bahagian C, terutamanya soalan nombor 10. Cikgu akan memberikan beberapa contoh dalam kelas kita pada kali ini. Ikutilah sampai akhirnya. Soalan yang pertama, dua orang pelajar berjalan di pantai. Didapati kasut tumit tingginya terus tenggelam ke dalam pasir, sedangkan rakannya yang memakai kasut sekolah boleh berjalan dengan baik. Situasi ini menunjukkan bahawa tapak kasut tumit tinggi mempunyai luas permukaan yang kecil, mempunyai tekanan yang tinggi, berbanding dengan tapak kasut sekolah yang mempunyai luas permukaan yang besar. A. Cadangkan satu hipotesis untuk menyiasat pernyataan di atas. Murid-murid sudah tentu tahu cara untuk menulis hipotesis kan? Biasanya hipotesis ditulis berdasarkan MV dan RV. MV adalah formula ubah dimanipulasi dan RV pula ialah formula ubah yang bergerak balas. Ada beberapa cara kita boleh menulis hipotesis untuk soalan ini. Yang pertama, kasut tumit tinggi menghasilkan tekanan yang tinggi. Kita ambil idea daripada pernyataan yang telah diberikan dalam soalan. Kasut tumit tinggi menghasilkan tekanan yang tinggi. Nombor 2, kasut sekolah menghasilkan tekanan yang rendah. Nombor 3, luas permukaan objek yang kecil menghasilkan tekanan yang tinggi. Telah disebut dalam pernyataan yang diberikan dalam soalan juga. Luas permukaan objek yang besar menghasilkan tekanan yang rendah. So, bila kita lihat kasut tumit tinggi memanglah luas permukaannya kecil, dan kasut sekolah biasa luas permukaannya lebih besar disebabkan tapaknya lebih lebar dan luas. Apabila kamu menulis hipotesis, tak semestinya hipotesis itu betul, sebab kita membina hipotesis kerana nak menguji sesuatu yang kita rasa nak buat eksperimen dan kita nak uji pernyataan hipotesis itu sama ada benar atau tidak. Jadi, hipotesis tak semestinya ditulis dengan cara yang betul. Boleh juga ditulis hipotesis yang salah. Contohnya, kasut tumit tinggi menghasilkan tekanan yang rendah. Boleh juga. Tak semestinya hipotesis itu kenalah betul. Soalan bahagian B. Menggunakan bongkah kayu bersaiz 3 cm darab 3 cm dan 3 cm darab 1 cm, plastisin, pemberat berjisi 500 gram dan radas lain, uraikan satu eksperimen untuk menguji hipotesis anda di A berdasarkan kriteria berikut. Yang pertama, tujuan eksperimen. Kalau kita nak tulis tujuan eksperimen, selalunya kita mulakan ayat dengan perkataan untuk mengkaji. Untuk mengkaji apa? Di sini, untuk mengkaji kesan luas permukaan bongkah kayu ataupun objek terhadap tekanan yang dihasilkan. Jadi, kita gunakan dua luas permukaan yang berbeza. Ada dua luas permukaan yang berbeza. 3 darab 3 dan 3 darab 1. Nombor 2, untuk mengkaji hubungan di antara luas permukaan bongkah kayu ataupun objek dan tekanan yang dihasilkan. Sebab kita gunakan bongkah yang berbeza-beza saiznya dan kita lihat apakah kesannya terhadap tekanan bila kita tukarkan keluasan bongkah kayu tersebut. Contohnya, jika kita gunakan bongkah kayu yang begini, yang diletakkan begini, maka saiznya adalah lebih luas permukaannya lebih besar. Jika kalau kita letakkan bongkah dengan cara begini pula, tegakkan dia, maka kita akan dapat luas permukaan yang lebih kecil. Luas permukaan yang lebih kecil di sini berbanding dengan yang ini. Murid-murid. Soalan yang bahagian kedua, mengenal pasti semua pemboleh ubah. Maksudnya kita kena tulis segala pemboleh ubah yang dilibatkan dalam eksperimen ini.
Selalunya yang diutamakan adalah pembeli ubah dimanipulasi dengan pembeli ubah bergerak balas. Tidak perlu tulis pembeli ubah dimalarkan, iaitu yang ditetapkan. Cukup hanya tulis dua sahaja. Selalunya adalah dimanipulasi dan bergerak balas. Sebab 2 markah sahaja. Tak perlulah tulis sampai 3. Okay. So, pembeli ubah dimanipulasi di sini adalah luas permukaan bongkah kayu ataupun objek. Ataupun you boleh tulis bongkah kayu bersaiz 3 cm darab 3 cm dan 3 cm darab 1 cm. Telah diberi dalam soalan tadi. Okay. Yang bahagian yang kedua, B. Pembeli ubah bergerak balas. Kedalaman lekukan plastisin ataupun tekanan. Dalam soalan tadi telah diberi plastisin. Jadi kita tengok tekanan yang terhasil berdasarkan lekukan yang terhasil pada plastisin. Lekukan yang terhasil pada plastisin. Nombor 3, senarai radas dan bahan. Okay. Murid-murid perlu senaraikan semua radas dan bahan yang diberi dalam soalan dan ditambah dengan lagi satu bahan. Biasanya dia tak akan beri yang satu bahan inilah. Jadi murid-murid kena tulis satu lagi bahan tambahan yang tidak diberi dan dimasukkan dalam jawapan. Barulah boleh dapat satu markah itu. So, jawapan di sini adalah bongkah kayu bersaiz 3 cm darab 3 cm dan 3 cm darab 1 cm, plastisin, pemberat berjisim 500 gram dan pembaris. Yang cikgu birukan perkataan pembaris ni sebab tiada dalam soalan, tidak diberi dalam soalan. Jadi kamu tambahkan pembaris ini sebagai senarai bahan yang diperlukan dan kamu akan dapat satu markah. Okay, bahagian 4, kaedah atau prosedur. Cikgu rasa tentu cikgu di sekolah telah mengajar murid-murid sekalian bahawa dengan melukis gambar raja sahaja, kamu sudah boleh mendapat markah. Okay? So, kamu kena lukis bongkah kayu 3 cm darab 1 cm, panjang begini, kurus, dan 3 cm darab 3 cm yang permukaannya lebih luas. Jadi kamu lukis plastisin, okay, labelkan, dan pemberat 500 gram diletakkan di atas bongkah kayu tersebut. Okay, daripada gambaran raja, gambar raja yang dilukis pun sudah kamu boleh dapat sekurang-kurangnya 3 markah. Okay, pemberat dah ada 2 jenis bongkah yang berlainan saiz dia dan juga plastisin. Sekurang-kurangnya boleh dapat 3 markah di sini. Perlu diingat, semua gambar raja yang dilukis perlulah dilabelkan. Okay. Setelah dilukis, untuk murid-murid yang baik ataupun cemerlang, bolehlah tulis langkah-langkahnya. Tapi kalau murid yang lemah, yang kurang mahir, tak perlulah tulis langkah. Cukup sahaja dengan melukis gambar raja secara betul. Okay, baiklah, langkah yang pertama. Letak bongkah kayu bersaiz 3 cm darab 1 cm di atas plastisin. Nombor 2, letak pemberat 500 gram di atas bongkah kayu. Nombor 3, ukur dan catatkan kedalaman lekukan plastisin yang terhasil ke dalam jadual. Nombor 4, ulangi eksperimen dengan menggunakan bongkah kayu bersaiz 3 cm darab 3 cm. Sebaik-baiknya kamu gunakan perkataan ulangi eksperimen. Okay? Jangan tulis kedua-dua bongkah kayu itu dalam langkah. Sebaik-baiknya gunakan perkataan ulangi eksperimen dengan menggunakan bongkah kayu yang bersaiz yang berbeza. Dan perlu ingat di sini, bila nak tulis pembeli ubah bergerak balas tu, kamu kena nyatakan, kena tulis, catatkan kedalaman lekukan plastisin yang terhasil. Kedalaman lekukan plastisin ini adalah yang kita katakan pembeli ubah yang bergerak balas, RB. Yang ini sangat penting. Kamu tak boleh tulis secara umum. Ukur dan catatkan pemerhatian ke dalam jadual. Ukur dan catatkan pemerhatian ke dalam jadual. Terlalu umum. Setakat hanya tulis pemerhatian. Tiada markah yang boleh diberi untuk langkah ini jika kamu tulis demikian. Okay? Sebaik-baiknya tuliskan pembeli ubah bergerak balasnya, RB. Soalan seterusnya, penjadualan data.
Okey, dalam penjualan data ni, kamu kena selalunya sebaik-baiknya lukiskan jadual dalam bentuk jadual. Selalunya 2 ruangan lah. Satu ruangan untuk MB dan satu ruangan untuk RV. Okey, tajuk MB diambil daripada pembeli ubah dimanipulasi yang telah kamu nyatakan di awal tadi. Jadi jawapannya adalah luas permukaan bongkah kayu. Dan RV adalah kedalaman lekukan plastosin dalam sentimeter ataupun tekanan yang dihasilkan. Sebab tekanan dilihat berdasarkan kedalaman lekukan yang terhasil. Semakin dalam lekukan, maka semakin besarlah tekanannya. Okay, jangan lupa masukkan pembeli ubah tersebut. Apa dia yang kamu ubah-ubahkan? Kena tulis. Tak boleh biarkan jadual kamu ni kosong dengan hanya menulis tajuk. Kena masukkan apa dia yang kamu ubahkan dalam eksperimen itu tadi. Yang pertama, bongkah kayu bersaiz 3 cm darab 1 cm, luas permukaan yang kecil. Nombor 2, bongkah kayu bersaiz 3 cm darab 3 cm ataupun luas permukaan yang besar. Soalan yang kedua, Ifa menyediakan 2 cawan kopi menggunakan air panas mendidih. Satu cawan dikacau menggunakan sudu kayu, manakala satu cawan lagi dikacau menggunakan sudu besi. Dia mendapati sudu besi menjadi panas, sementara sudu kayu tidak panas. Situasi ini menunjukkan kekonduksian haba bergantung kepada jenis bahan yang digunakan. Okey, ingat kata kunci di sini, kekonduksian haba, jenis bahan. Mungkin murid-murid akan menggunakan idea ini nanti untuk membina hipotesis. Okey, lihat gambar raja yang diberikan, sudu kayu dan juga sudu besi. Okey, soalan bahagian A, cadangkan satu hipotesis untuk menyiasat situasi di atas. Okey, hipotesis yang boleh kita bina ada banyak, beberapa hipotesis yang boleh kita tulis adalah nombor 1, sudu besi boleh mengkonduksikan haba. Sebab memang ada disebut di sini. Okay, kekonduksian haba. Jadi kita menggunakan idea dalam soalan. Sudu besi boleh mengkonduksikan haba. Nombor 2, sudu kayu tidak boleh mengkonduksikan haba. Nombor 3, logam ialah konduktor haba yang baik. Nombor 4, bukan logam ialah konduktor haba yang lemah. Sebab sudu besi adalah logam, manakala sudu kayu adalah bukan logam. Jadi kita boleh gunakan logam dan bukan logam. Soalan yang seterusnya, soalan B. Anda dibekalkan dengan 2 paku tekan, rod besi, rod kaca, lilin, kaki retort dan radas lain. Huraikan satu eksperimen untuk mengkaji hipotesis di 10A. Huraian anda harus mengandungi aspek berikut. Yang pertama, tujuan eksperimen. Seperti yang cikgu katakan tadi, untuk mengkaji kekonduksian haba di antara rod besi dan rod kaca. Kena mulakan jawapan dengan untuk mengkaji. Kaji apa? Jadi di sini adalah kekonduksian haba di antara rod besi dan rod kaca. Kedua, untuk mengkaji kekonduksian haba di antara bahan logam dan bukan logam. Bahagian 2, mengenal pasti pemboleh ubah. Okay, cuma perlu tulis 2 pemboleh ubah sahaja, tidak perlu masukkan pemboleh ubah ditetapkan ataupun dimanarkan. Okay, pemboleh ubah yang dimanipulasi di sini ialah jenis bahan, jenis rod, rod besi dan rod kaca sebab telah diberi dalam soalan tadi. Bahan logam dan bukan logam. Dan pemboleh ubah bergerak balas ialah kekonduksian haba atau masa yang diambil untuk paku tekan jatuh. Okay, kita tengok kekonduksian haba objek berdasarkan masa yang diambil oleh paku tekan itu untuk jatuh. Makin cepat paku tekan jatuh, maka makin baiklah kekonduksian haba objek tersebut ataupun rod-rod tersebut. Telah diberi dalam soalan menggunakan paku tekan. Soalan bahagian 3. Senarai radas dan bahan. Okay, satu markah. Jadi kamu kena masukkan bahan-bahan yang telah diberi dalam soalan dan juga satu lagi bahan tambahan yang tidak diberi dalam soalan.
So, jawapan di sini adalah 2 paku tekan, rod besi, rod kaca, lilin, kaki retot dan jam randik. Jam randik ni lah perlu murid-murid tulis. Kalau tidak, salin je semua radas ataupun bahan yang diberi memang tak dapat makan lah. Kena tambahkan satu lagi bahan tambahan. Okay. Bahagian 4, prosedur atau kaedah. Seperti yang cikgu bagi tahu tadi, kamu perlu perlu lukis gambar rajah yang bersesuaian untuk menunjukkan eksperimen yang dijalankan. Okay, di sini kamu lukislah kaki retot, rod besi dan rod kaca. Lukislah 2 paku tekan dan labelkan. Dan lilin, cikgu terlupa nak labelkan lilin di sini. Dan juga lukislah 1 jam randik sebagai alat untuk mengukur masa yang diambil oleh paku tekan untuk jatuh. Okay. Selepas melukis, bolehlah ditulis dalam ayat prosedur ataupun langkah-langkah yang dijalankan. Nombor 1, pasang rod besi pada kaki retot. Nombor 2, lekatkan 2 paku tekan pada rod besi dengan menggunakan lilin cair. Nombor 3, panaskan 1 hujung rod besi, dengan menggunakan api lilin. Nombor 4, ambil dan rekod masa yang diambil oleh kesemua paku tekan jatuh dari rod besi ke dalam jadual. Seperti yang bagi tahu tadi, kena bagi tahu apa yang kamu rekod. Tidak boleh tulis secara umum, rekodkan pemerhatian. Jadi di sini yang secara spesifik yang kita nak sebagai jawapan, pemeriksa nak sebagai jawapan, kena tulis rekod masa yang diambil oleh kesemua paku tekan jatuh dari rod besi. Nombor 5, ulangi eksperimen dengan menggunakan rod kaca. Okay? Sebab ada 2 bahan yang digunakan, rod besi dan rod kaca. Okay, walaupun kita tulis 5 langkah, tapi maksimum markah memang 4. Jadi betul 5 pun, kamu hanya akan diberi 4 markah sahaja. Nombor 5, penjadualan data. Okay, seperti yang cikgu dah terangkan awal tadi, buat jadual untuk penjadualan data. 1 ruangan untuk MV dan 1 ruangan untuk RV. So yang MV-nya adalah jenis bahan ataupun jenis rod. Okay, dan tuliskan apakah bahan-bahan yang digunakan, rod besi dan rod kaca. Dan pembeli ubah yang bergerak balas adalah masa yang diambil oleh paku tekan jatuh, ataupun murid-murid boleh tulis kekonduksian haba. Bahagian keputusan ni kita biarkan kosong lah, sebab kita tak buat eksperimen masa menjawab soalan SPM. Kita hanya merancang. Jadi inilah jadual yang kita rancang untuk merekod keputusan kita nanti apabila kita betul-betul menjalankan eksperimen. Baiklah murid-murid, setakat ini sahaja perbincangan cikgu pada kali ini. Jangan lupa subscribe channel cikgu ya, iaitu channel Steffi May. Bye dan terima kasih.